Okay, Assalamualaikum semua. Saya live trading dengan anda semua untuk hari ini dengan cara-cara terbaru sekarang. Jadi hari ini kita buat 1 minute to 1 minute candle Jadi semua yang join saya harap kita akan profit bersama. So di sini kita tengok pergerakan GBP/USD. Dia makin akan menuju ke atas membuat sideway. Jadi di sini kita boleh lihat apa yang kita tengok. Dia cuba untuk buat comeback. Dengan pergerakan mengikut MACD, dia akan menunjukkan ke atas sideway. Kita sedia untuk buka perdagangan. Kita akan buka perdagangan. Okay, dia telah bentuk ke bawah supaya dia ternampak memotong garisan. So di sini kita buka perdagangan selama 2 minit. Okay. Memang saya lihat di sini memang keadaan dia akan membuat penurunan terjun. Kalau melepasi sebab mengikut dengan saya dia akan turun. So kita buka 1 minit turun ni. Sebab di sini saya lihat ada satu pola penurunan daripada graf ataupun trend dia membuat satu penurunan. Kita tak kisah kalau kita kali ni kita akan loss, kita akan buat pembalikan balik. Kita akan tingkatkan lagi kita punya. So kita akan cuba So kita akan baca balik. Sebab di sini memang cara yang saya tengok di sini dia akan turun lagi. So kita berjaya. Jadi 1 to 1 kita okey. Dia akan tunjuk naik ke atas, dia akan sentuh untuk garisan bawah air kita. So kita tengok dia akan menembus atau tidak. Waktu sekarang ni memang dia tidak
memotong garisan merah, iaitu garisan 13 kita SMA 13. So kita akan buat untuk keadaan secara safety, okey. Jadi safety untuk semua tu penting. Jadi kita tak boleh lupakan safety. So kita buat secara ni, kita tak boleh macam tu Jadi kita hanya menunggu candle memang akan naik ke atas, tapi kita tak tahu bila. So kita akan check di sini ada tak. Memang tak ada dia tak mencapai lagi. Untuk setiap kali dia akan membuat, tapi ini comeback ke atas. Kesimpulan saya, dia akan membuat pergerakan ke atas. Jadi kita cuba tengok balik sideway dia adalah dengan keadaan momentum yang besar. Momentum yang saya maksudkan di sini adalah keadaan candle Bila keadaan candle ni, kita boleh lihat candle yang sebelumnya. Candle sebelumnya menunjukkan doji, okey. Doji itu dia akan ke atas, tapi untuk kita lihat doji ni terbentuk sebagai apa dan bagaimana, jadi kita akan lihat apa keadaan market mengikut trend yang terbaru. So trend menunjukkan yang menyentuh garisan SMA dan turun ke bawah. So di sini kita boleh lihat dia telah memotong. So kita boleh lihat dahulu, jangan kita buat keputusan untuk membeli belum lagi 100% signal yang betul, okey. Ya, bagi seorang trader perlu ada 80 hingga 90% confirmation sebelum kita buat buying option or sell option. So kita sekarang ni kita lihat candle yang naik. So kita boleh buka open selama 1 minit ataupun 2 minit. Okey. Sebab saya lihat keadaan memang sesuai untuk buy position, sebab dia menunjukkan kenaikan dan keadaan di sini kita boleh tunjuk sideway yang terbentuk daripada market. Okey. Market terbentuk di sini. Di sini adalah garisan support dan resistance di sini. Untuk mencapai resistance, dia akan naik ke atas dahulu sebelum dia turun. So kita akan tunggu dia mencapai resistance. Di sini adalah bonus bagi kita. Okey, bonus. Kenapa saya cakap bonus kat sini? Sebab bonusnya adalah bila dia mencapai garis support dan resistance di situ. Jadi kita boleh lihat di situ, kita lihat penurunan apabila dia mencapai garis support dan resistance. Jadi untuk semua yang berada, yang kita lihat adalah ini keadaan. Ini adalah consolidation yang terjadi. Keadaan yang terjadi consolidation, dan di sini pembalikan telah memotong garisan SMA 13. So kita di sini boleh lihat kenaikan yang berlaku akibat momentum candle yang sebelumnya. Okey. Apa yang saya cakap, macam saya bagi tahu sebelum ni, adalah apa yang terjadi dalam keadaan market, bukan apa yang kita nak. Momen tidak boleh dibuat, dicipta. Momen ditunggu. Ingat, momen ditunggu, bukan dicipta, ditunggu. Orang macam-macam sekarang ni kata, alamak ini momen. Momen ditunggu, bukan dicari. Okey.
bukan ditunggu ataupun ni. Sekarang ni adalah momen ni. Macam sekarang ni. Kalau siapa tahu ini adalah doji ni. Doji. Doji ni kita boleh buat ataupun lepas doji ni kita boleh tunggu dalam 3 minit ataupun 2 minit kita boleh sell. Sebab doji yang berlaku adalah ni dia. Okey, saya bulatkan doji. Ni dia doji. Ni doji candle penurunan. Doji. Ni doji. So saya akan open 2 minit sell sini. Okey, alamak tak jual pula. Saya akan buka open sell sini sebab ada candle doji selama 2 minit. So apa yang berlaku lepas ni kita akan tengok akan berlakunya consolidation ataupun penurunan secara drastik ataupun kenaikan secara drastik. Jadi dari situ kita boleh lihat kalau siapa di sini dia lihat keadaan market. Ni dia. Garisan saya buat garisan market. Garisan market. So garisan market di sini cuba kita tengok dia nak mencapai garis di sini dan menunggu untuk sampai ke resisten. Bila untuk mencapai ke garisan bawah dia perlu untuk buat comeback. Jadi saya di sini kesilapan saya tadi mungkin saya tidak melihat garis support di bawah. Jadi mungkin dia menembus. Kalau dia menembus kita boleh lihat, kita akan lihat di sini tiada yang dapat ditembus. Ni. Kalau dia pembalikan arah di sini, dia akan naik ke atas. Tapi bila dia sentuh di sini, dia akan turun ke bawah. So kita tengok mana satu keadaan yang sesuai dan bila keadaan itu terjadi. So option yang saya selalu gunakan adalah option SNR, garis yang biasa saya gunakan adalah garis support dan resistance. Okey, jadi yang terbaru ni kita lihat dia akan membuat bullish divergence. Kalau kita tengok di sini bullish divergence kenapa saya cakap bullish divergence ni, maksudnya trend bullish tapi secara sideways. Jadi kita tengok lagi. So dia telah nak menembus. So kita tengok dia tembus ke bawah ataupun dia naik ke atas. Dia telah tunjukkan garis penurunan gini. Dan kita boleh lagi kalau kita lihat di sini adalah garis support. Garis support. So kita akan tengok dia akan buat pembalikan arah atau tidak. Okey. Macam kita tengok antara dia turun ke bawah ataupun dia stay naik ke atas. So kita sebenarnya open tadi selepas itu sebab dia sudah mencapai. Dan saya cakap dia ada satu garis sudah mencapai garis resistance. Support. Dia support, dia akan pembalikan arah semula. Bagi siapa-siapa yang nak join ni boleh terus tekan di link video di YouTube. So terus buat account dan join di grup saya. Jadi saya buat live trading dalam binary option dan hari ini saya miss out, saya tak join NFP moment. Buat yang siapa yang join NFP moment, saya harap berhati-hati kerana pasaran sekarang tidak
tidak, orang cakap tidak seragam So kita boleh lihat dia nak mencapai garisan atas ataupun dia menembus atau dia mencapai garisan SMA gitu, okey. Jadi yang kita lihat sekarang, adakah satu pola pembentukan arah ataupun penembusan akan berlaku? Sebab bila saya tengok sekarang, dia telah berlakunya penembusan di first resistance. Jadi doji pun dah keluar, tanda-tanda dah keluar. So doji yang kita maksudkan kat sini adalah tu. Okey. Sepatutnya doji tadi saya terus buka tadi. Bila nampak doji kita boleh terus buka. Sebab apa? Doji adalah satu candle confirmation, bukan 100%, tapi pembentukan candle sebelumnya dapat cakap apa, membuat candle yang selepas ni kita boleh baca lah, orang kata macam tu lah juga kan, walaupun tak berapa. Jadi saya tengok keadaan yang untuk dia hanya menyentuh dan turun Jadi saya membeli candle yang atas, semua saya akan beli di sini sebab candle doji ni menunjukkan tidak akan berlaku kenaikan. Maksudnya doji hanya ada 2 doji berlaku. So yang kita perlu buat sekarang adalah menunggu pembalikan atas semula. Sebab yang saya lihat di sini, doji terbentuk hanya untuk sebab momentum yang kita tunggu ni mungkin besar. Jadi saya buka selama 2 minit. Okay, kita buka selama 2 minit. Kita lihat adakah dia menembus ataupun tidak. Yang kita lihat keadaan sekarang penurunan tapi menunjukkan trend bearish, trend positif. Okay. Jadi apa yang maksud saya di sini, trend berlaku secara akan ada penaikan di sini. Sebab kenapa saya cakap akan berlaku penaikan? Sebab di sini dia akan menembus support yang sebelumnya, resisten yang sebelumnya. Jadi untuk mencapai keadaan arah, dia akan naik sampai ke sini. Baru bila dia akan turun ke bawah. So kita boleh tengok apa yang berlaku di sini sebagai support dan resisten. Jadi macam mana kita nak membuat support dan resistance lebih bagus. Jadi kita cuba untuk lihat keadaan candle yang sebelum dan selepas. Dan apa yang berlaku di sini kita tengok consolidation. Dalam bahasa Inggeris ni candle tidak berubah dan menaik. Maksudnya dia, orang cakap sekata. Bila sekata ni maksud saya bukan sekata dari segi pembentukan, tapi sekata dari segi arah tuju market. Arah tuju market, okey, bukannya sekata dari segi lain Dari arah lain tu bukan. Jadi maksudnya arah tuju market yang kita profit yang 2 minit. Jadi keadaan yang kita nak
bukan yang keadaan yang tidak memberi 100%, tapi keputusan untuk membuka dagangan perlu ada lebih kurang 75%, supaya kita boleh lihat pembacaan dari segi adakah dia akan berlaku pembalikan arah atau tidak. Jadi saya harap semua faham macam kita tengok di sebelum-sebelum ni dia nak mencapai garis support yang merupakan garis resisten yang sebelumnya, iaitu di sini. Adakah dia akan turun ataupun dia akan naik? Jadi kita akan lihat sebab bullish divergence ni atau dia akan berlaku di breakout atau tidak. So di sini kita akan lihat, sebab tanda-tanda awal kita telah lihat bilanya berlaku adanya doji. Berlaku adanya doji itu adalah tanda-tanda positif. Tanda-tanda positif akan berlakunya penaikan secara drastik. Jadi kita akan buka lagi perdagangan sehingga waktu 2 minit selepas candle ni. Sebab apa saya buka? Sebab telah berlakunya bearish candle dan kita tengok keadaan yang berlaku, adakah dia akan menurun ataupun menaik. Okey. Jadi kita lihat lagi kenaikan akan dia breakout ataupun tidak. So di sini tahap-tahap kita melihat candle melalui support dan resistance sebelumnya. Untuk mencapai dia perlu naik bila dia menyentuh resistance yang sebelumnya menjadi support. Jadi dia akan berlakunya pembalikan arah. Jadi untuk semua trader yang saya sayangi, jadi cuba untuk melihat pembentukan candle sebelumnya. Jadi untuk melihat pembentukan candle sebelumnya, kita perlu melihat 4 ataupun 5 candle sebelum candle kita. Jadi yang saya perlukan adalah pembentukan garis asal yang kita lihat seperti ini. Okey. Garis asal seperti yang kita lihat. Okey. Jadi ada berlakunya penurunan. Tak apa. Kita lihat di sini, jika berlakunya penurunan, memang kita lihat kita akan buat comeback selama mungkin dia akan. Jadi kita lihat di sini adalah 1, 2 dan 3. So untuk mencapai sini dia perlu naik, untuk mencapai baru turun. Jadi kita lihat semua kita akan melihat. Okey, kita loss sini. Maksudnya tidak berlaku penebusan. Penebusan tidak berlaku, jadi kita akan cuba melihat candle yang selepas ini adakah ia akan bearish. Jadi kita tidak boleh buat keputusan dulu analisis perlu. Okey. Jadi kita melihat adanya candle bearish. Oh, saya lupa ada candle doji bearish di sini. Sebelum saya tu kita kadang-kadang terlepas pandang. Jadi candle bearish doji ini menunjukkan akan berlakunya pembalikan ke bawah. Jadi di sini akan berlakunya penebusan, dia akan turun semula. Jadi kita beli selama 2 minit. Jadi itu saja yang dia takkan menembus, sebab penembusan tak berlaku di sini. Sebab apa saya cakap penembusan tak berlaku?
Sebab di sini tiadanya pembalikan arah apabila menyentuh garis resisten yang sebelumnya. Jadi tiada penujuan arah ke arah resisten yang terbaru. Okey, minum kawan-kawan COVID-19 ni kita minum dulu. Jadi kunci senang SNR dan resisten dan keadaan market volume. Kita perlukan yang untuk GBP USD arah market dan trend market. Perlu pembacaan yang sempurna. Jadi saya tidak melihat di sini secara kasar. Jadi saya melihat di sini secara positif pergerakan arah market yang berlaku selepas 2 minit ataupun 3 minit candle open. So di sini macam di sini saya lihat kenaikan akan berlakunya bila dia mencapai, dia akan naik dan dia akan turun. So kita lihat perlukah dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi candle yang sebelumnya akan menentukan. So kita lihat candle yang kita buat, perlukah ia naik ataupun turun untuk menyentuh garis resisten yang sebelumnya. So di sini apa yang saya katakan bahawa pembacaan candle yang sebelum dan selepas itu penting. Sebab apa saya kata penting? Di sini pembentukan itu menunjukkan arah trend. Allah. Dia menunjukkan arah trend bagi suatu candle. Okey. Jadi kita dah loss 2 Jadi dalam open position berapa dah? Okey, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 open. Ada kita buka 9, 10, 11 11 position, 2 loss. So apa yang saya nak katakan sekarang ni, itulah pasaran. Sebab kita cuma menganalisis, bukannya kita sebagai orang kata market maker untuk melihat apa yang berlaku. Sekarang ni kita lihat kita akan beli turun. Sebab apa saya beli turun? Sebab saya tahu market akan turun selepas ini sebab berlakunya kenaikan secara drastik. Jadi apa-apa pun yang berlaku, kita perlu lihat keadaan market yang sebelumnya. Jadi bagi semua yang kita perlu lihat adalah keadaan sempurna. Okey. Perlu lihat keadaan yang kita agak-agak perlu untuk untuk melihat keadaan yang perlu untuk kita open position di sini. Jadi saya buka selama 2 minit. Kita perlu untuk kita melakukan kompensasi di level 3. Adakah kompensasi menyertai kita? So adakah dia comeback ke bawah ataupun comeback ke atas? Jadi dia telah menyentuh salah satu kita punya market punya di sini adalah tanda bawah. Maksudnya dia akan turun ke bawah apabila mencapai posisi candle yang sesuai. Jadi apa yang saya katakan di sini bahawa semua yang berlaku dalam keadaan pasaran menentukan pergerakan market adalah turun ataupun naik. Jadi apa yang kita lihat bukan adalah market yang sebenar apabila ia berlakunya fake out rejection. Fake out rejection ni yang saya katakan adalah okey, kita berhasil membuat kompensasi Jadi
Video pun telah selama setengah jam, maka saya melihat di sini saya nak katakan kita bukan main judi itu saya nak beritahu tuan-tuan. Kita tak main judi, kita tak main, orang kata tak ada buat perdagangan tanpa analisis Analisis candle to candle, trend semasa perlu supaya kita ini kita telah maksudnya kita di akhir masa kita telah telah market telah naik di akhir masa. So di sini untuk semasa jadi kita telah buka beberapa perdagangan hari ini selama 1 minit. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 So 16 perdagangan kita buka hari ni, kita untuk kita loss sebanyak 2 dan 3 4 jadi persen kita 16 daripada 4 12 16 lebih kurang 12 16 4 6 kali 2 3/4, jadi lebih kurang 80% juga Jadi itu saja saya nak lihat Al-Kuliah pula. So Al-Kuliah ni trading juga tuan-tuan puan-puan. Al-Kuliah tu agama ni kita kena jangan lupalah Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.